Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu JKR. Pada hari ini kita berpeluang untuk mewawancara seorang yang telah banyak menyumbang bakti kepada Kerajaan Negeri Sabah, khususnya di Jabatan Kejaraya Sabah. Kita akan berbicara bersama Insinyur Tuan Haji Ali Ahmad bin Hamid, Pengarah Jabatan Kejaraya Sabah yang baru. Sebelum saya meneruskan wawancara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan serba sedikit mengenai beliau. Beliau telah dilahirkan di Kuala Penyu pada 25 Jun 1962. Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Menumbuk Kuala Penyu, Sekolah Peringkat Menengah di Sekolah Menengah Sepitang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal Sabah. Seterusnya, beliau melanjutkan pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan graduan master dalam bidang civil engineering daripada Heriot-Watt University, Scotland. Beliau memperolehi Certified Engineer Practice Certificate. Beliau adalah merupakan former Honour Secretary Industrial Engineer Malaysia dan Deputy President Malaysia Society Trench Tunnel Technology Malaysia. Dengan tidak membuang masa, kita teruskan wawancara pada hari ini dengan mengajukan beberapa soalan kepada Tuan Insinyur Ali sebagai pemimpin baru dalam jabatan ini. Insinyur Tuan Haji, tahniah di atas pelantikan sebagai Pengarah Jabatan Kejaraya Sabah yang baru. Sebagai pengarah, apakah hala tuju atau ke mana Tuan Haji akan bawa JKR ini bagi meningkatkan lagi urus tadbir dan sistem penyampaiannya? Terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Sabah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggalas jawatan sebagai pengarah JKR Sabah. Dan memang kita akui banyak tugasan-tugasan yang harus kita pikul. Terutama sekali kita sekarang ini di peringkat terakhir RMK 11, di mana saya perhatikan masih banyak lagi projek-projek yang gagal dimulakan. Dan ini satu cabaran pada saya untuk projek-projek seperti ini yang telah diluluskan dalam RMK 11 ini akan kita pastikan dia bermula sekurang-kurangnya the first quarter of next year. Dan manakala itu pula di RMK 12 ini kita menjangkakan bilangan projek dan juga jumlah projek ini akan bertambah, memandangkan landscape politik dewasa ini di mana Sabah dan Sarawak ini menjadi keutamaan kalau kita lihat, jadi berkemungkinan besar dalam RMK 12 ini nanti kelak akan banyak lagi projek-projek dikhaskan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kita tidak boleh mengambil lewat soal-soal seperti ini, dan kita kena telah meletakkan satu hala tuju yang jelas. Antara lain kita akan aspek-aspek urus tabir ini kita akan pertingkatkan, kita akan perkasakan lagi. Saya juga telah melihat banyak proses-proses kerja yang terpaksa dilihat semula, proses-proses yang pada anggapan saya lapuk dan harus diperbaiki dan harus kita kaji semula untuk meningkatkan sistem pencapaian kita, delivery system kita harus tingkatkan. Otherwise, projek ini akan tertangguh lagi pelaksanaannya secara fizikal, dan ini sudah pasti merugikan rakyat negeri Sabah khususnya. Of course, kalau kita bercerita sistem penyampaian ataupun delivery system, sekarang ni kita di era digital, of course kita akan emphasize penggunaan pertama sekali kita sekarang kita di JKR kita ada dari segi pelaksanaan projek, kita ada PAM, iaitu di mana projek-projek kita akan patah menggunakan PAM, manakala di Semenanjung Malaysia pula, di JKR Malaysia kita menggunakan skala. So kita akan cuba fully integrated dua sistem ini supaya kita senang memantau projek, dan of course kita mengharapkan dengan adanya PAM ataupun skala ini kita akan dapat deliver kita punya projek dengan cara lebih berkesan. So manakala sistem-sistem yang lain kita akan cuba pastikan supaya sistem penyampaian ini akan dapat dipertingkatkanlah. Kita akan kaji semula segala-gala sistem yang kita ada. Kalau dia berkesan, kita akan teruskan. Kalau dia kurang berkesan, kita akan cuba perbaiki di mana kelemahan dia supaya dia akan lebih berkesan, dan penyampaian kita akan dapat kita capai kita punya matlamat penyampaian kita. Sebab setiap aktiviti di JKR ini kita ada client charter. Dan ini juga client charter ini ditetapkan pelanggan-pelanggan kita
tempoh penyiapan sesuatu projek, tempoh pelaksanaan sesuatu task, dan kita pastikan PAM ini not just a piece of paper, tetapi dia dilaksanakan sepenuhnya, dihayati, diamalkan. Itu yang paling penting. Apa yang kita perhatikan, ada setengah-setengah pegawai dia cuma piagam pelanggan is piagam pelanggan, tetapi akhirnya piagam pelanggan tersebut tidak dipenuhi. Sebagai contoh, kerosakan jalan raya kita harus selesaikan dalam masa 24 jam, pothole dan sebagainya. Apa yang berlaku kadang-kadang sampai seminggu, dan ini tidak mematuhi piagam pelanggan. Dan kita juga memikirkan apakah bentuk penalti yang kita akan pikirkan nanti kemudian, supaya pematuhan piagam pelanggan yang ditetapkan oleh masing-masing punya branch, tetapi akhirnya tidak dapat dipatuhi. Ini kita menyedihkanlah, dan kita akan pikirkan bagaimanakah cara penalti yang kita boleh berikan. Sebagai contoh, sekarang ini kebanyakan jalan raya kita adalah sebagai concessionaire, dibuat oleh concessionaire. Apakah penalti kita berikan kepada pihak-pihak kontraktor concessionaire ini, kita akan pikirkan. Setakat ini belum ada. Yang saya perhatikan, kalau dia siap 1 hari, kita okey. Siap 3 hari pun kita okey, dan kita akan cari mekanisme bagaimana supaya pihak-pihak konsesioner ini akan melaksanakan tugas ikut piagam pelanggan kita dan bukan ikut piagam pelanggan diorang. Kalau diorang mungkin dia mau siap 1 bulan, kita ada piagam pelanggan kita tersendiri. Ya. Apakah Tuan Haji akan meneruskan strategi dan pelaksanaan program JKR yang telah dirancang atau ditetapkan oleh kepimpinan terdahulu? Soalan yang baik. Pertama sekali, strategi ini memang setiap pengarah yang mengetuai jabatan ini, dia akan mempunyai strategi pelaksanaan masing-masing. Dan of course saya ada strategi yang tersendiri, dan walau bagaimanapun apa-apa strategi yang telah digariskan, yang telah dibuat oleh mantan pengarah Datuk Engineer Richard sebelum ini, kita akan teruskan mana-mana yang baik. Manakala yang kita pikirkan perlu dibuat kaji semula tentang strategi tersebut, of course kita akan kaji semula dan kita lihat di mana kelemahannya dan kita perbaiki. Dan ini satu perkara yang saya rasa amat perlu dibuat semula. Kenapa saya melihat program-program RMK 11 yang lepas, sebagai contoh projek-projek bangunan dan jalan raya, masih banyak projek-projek yang masih belum kick off dari segi fizikal, dan ini sudah pasti merugikan rakyat negeri Sabah, dan kita akan kaji semula apakah strategi tersebut workable atau tidak, dan kita akan lihat dalam RMK 12 ini, pastikan semua strategi yang kita rasa tidak berkesan di RMK 11, kita akan buat strategi yang lebih berkesan dalam pelaksanaan projek di RMK 12 ini, insyaAllah. Antara cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Jabatan Kejaraya Sabah untuk menaik taraf sistem perhubungan jalan raya di Sabah adalah berkenaan kenderaan lebih muatan, terutama di kawasan timur Sabah. Kerja-kerja pelebaran dan menaik taraf jalan raya di kawasan Majlis, kampung atau luar bandar yang terhad dan terhalang memandangkan terdapat rumah-rumah dan juga struktur sedia ada di sepanjang jalan. Apakah perancangan Tuan Haji bagi menangani perkara ini? Kita di negeri Sabah ini, kita punya rangkaian jalan raya kita ataupun road network di negeri Sabah ini, kita akui memang masih jauh ke belakang berbanding dengan semenanjung Malaysia. Malah barangkali Sarawak lebih bagus daripada kita dari segi rangkaian jalan raya. Apa yang menyedihkan di sini, rangkaian jalan raya sedia ada ini cepat rosak. Ya, kita buat kadang-kadang selepas defect liability period kontraktor, jalan ini akan rosak mungkin selepas 3 atau 4 tahun ataupun selepas 5 tahun dia rosak. Ini adalah disebabkan oleh aktiviti melebih muatan, di mana kenderaan-kenderaan tersebut membawa muatan yang melebihi seperti balak, kelapa sawit yang melebihi had yang sepatutnya mereka bawa. Dan ini sudah pasti akan memindahkan jangka hayat jalan raya, dan jalan raya tersebut akan lebih cepat rosak. Tidak seperti yang kita jangkakan sebagai contoh 5 tahun ataupun 10 tahun design life, tetapi dia akan rosak lebih premature, dia akan lebih rosak secara lebih awal. Dan ini sudah pasti kita banyak masalah yang kita hadapi di sini. Satu adalah masalah dari segi integrated enforcement dari pihak-pihak berwajib seperti pihak polis dan pihak JPJ. Apa yang saya lihat di sini ada longgar sikit dari segi kerjasama di antara 3 agensi ini dalam penguatkuasaan pemuatan lebih muatan ini. Dan ini sudah pasti kita harap ketiga-tiga agensi ini kita akan usahakan untuk bermesyuarat dan macam mana kita buat secara integrated enforcement supaya kenderaan-kenderaan lebih muatan ini kita akan dapat pastikan akan dapat berkurangan. Otherwise kita punya jalan kita buat dan dia akan rosak dalam masa yang cepat dan sudah pasti merugikan rakyat lah.
Okey, dalam konteks kerja-kerja melebarkan jalan raya atau sekali jalan-jalan di bawah kakal mewah ataupun jalan-jalan di kampung-kampung yang mana sesak dengan rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Dan ini memang kita akui kita banyak menghadapi masalah, terutama sekali untuk memindahkan mereka ini. Walaupun kadang-kadang kita gunakan Section 3 Bab 69 Land Ordinance, tetapi apa yang berlaku tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita target dalam masa 1 bulan mereka terima notis dan berpindah, tapi tidak berlaku. So ini halangan besar pada kita apabila kita membuat perancangan melebarkan jalan di bandar-bandar, terutama sekali di luar bandar di mana rumah sesak dan sebagainya. Sudah pasti ini menjadi menghalang, melambatkan proses penyiapan projek. So kita akan cari, saya baru saja berbincang dengan tim pengarah tanah tadi dan kita cari mekanisme. Kita cari cara terbaik macam mana supaya projek-projek pelebaran jalan raya di kawasan-kawasan padat ini kita dapat laksanakan dengan secara yang lebih baiklah. Dan of course kita banyak ordenan-ordenan yang kita boleh gunakan yang di bawah jabatan tanah dan kita akan pakai dan kita akan gunakan sepenuhnya. Dan of course kita ada jugalah pre-communication bila kita ada rumah yang terlibat dalam pelebaran jalan raya sebagai contoh. Dan memang masalah yang kita hadapi di sini adalah pre-communication jugalah. Kadang-kadang kita kasihan. Tapi harus ingat, ini projek jalan raya kita rancang bukan untuk 1 atau 2 orang, tetapi akhirnya adalah untuk kegunaan semua dan untuk keselesaan semua dan keselesaan rakyat, khususnya di kawasan di mana jalan raya tersebut dibuat. Dan kita menyeru, kalau boleh mereka-mereka yang terlibat dalam pembinaan jalan raya ini, terutama sekali yang rumah-rumah yang terlibat, supaya memberi kerjasamalah sepenuhnya. So this is not, janganlah kita sebagai penghalang kepada kemajuan di kawasan berkenaan. It's just because kita kita berkeras dan tidak mau pindah dan jalan raya tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan ataupun jalan raya tersebut terpaksa dibatalkan dan dipindahkan ke tempat lain. Siapakah yang akan rugi akhirnya? Kita sendiri, masyarakat kampung tu. So saya menyeru supaya ada kerjasama daripada pihak yang terlibat dalam pempasan tanah ini yang rumahnya mereka terlibat supaya beri kerjasamalah. Sebab penilaian yang dibuat oleh kerajaan, penilaian yang dibuat oleh jabatan tanah cukup reasonable. It is a market price. Tiada alasan lagi. Cuma barangkali kita sudah maklumlah terpaksa mengambil masa tempoh untuk dipindahkan dan sebagainya, membuat rumah baharu atau sebagainya. Itu kita sudah maklum dan kita itu telah pun dimasukkan dalam apabila kita buat eviction notice. Kita nyatakan berapa lama mereka harus pindah dan sebagainya. Sebagai nakoda JKR yang baru, apa mesej penting Senior Tuan Haji Ali hendak sampaikan kepada seluruh warga JKR Sabah? Seperti mana saya jelaskan sebelum ini, pertukaran kaki tangan kerajaan, sama ada dia pengarah, timbalan pengarah ataupun KPP dan sebagainya, ini merupakan lumrah dalam perkhidmatan awam. So saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan warga JKR Sabah supaya pastikan kerjasama yang telah diberikan kepada Datuk Richard dahulu akan dapat teruskan pada saya. Dan yang paling penting, kita bekerja sebagai satu pasukan. Work with me as a team. Dan insyaAllah kita akan capai sesuatu yang baik untuk rakyat. Apa yang penting rakyat? Kita sudah lama merdeka dan mereka berhak untuk mengecapi nikmat kemerdekaan. Tugas kita di JKR simple saja. Apa-apa projek yang telah diluluskan untuk pembangunan, rakyat harus terima dengan secepat mungkin. Janganlah projek yang kita rancang sepatutnya kick-off tahun ini tidak dapat kick-off tahun ini, tahun depan dan akhirnya yang rugi adalah rakyat. Dan kita bertanggungjawab. Saya rasa wajib bagi kita untuk menyegerakan apa juga projek-projek kerajaan yang telah dirancang demi untuk kebaikan rakyatlah. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada kaki tangan saya, khususnya yang di peringkat atasan, supaya kita amalkan sikap positif, itu mempercepatkan kerja. Buat dengan secara integriti, buat secara jujur, buat secara ikhlas, dan ada elemen-elemen, untuk membantu rakyat tu. Well-being of the rakyat, itu yang paling penting. Yeah. Demikianlah sudah wawancara bersama Insinyur Tuan Haji Ali Ahmad bin Haji Hamid, pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah yang baru. Semoga dengan mesej dan yang beliau sampaikan akan membawa Jabatan Kerja Raya Sabah ke satu era pembangunan lestari dengan urus tabir seiring arus perdana. Sekian, saya Melanie Madun, Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah. Sehingga berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.